Tuan Ibu Ketua, kerajaan telah pun membuat keputusan untuk menaikkan gaji minimum baru kepada RM1,700 mulai Februari 2025. Kenaikan gaji minimum ini ada pro dan kontranya. Di pihak pekerja yang akan menerima manfaat daripada kenaikan gaji, sudah pastilah keputusan ini disambut dengan gembira. Di pihak majikan yang mampu menyerap peringkatan kos upah, keputusan ini tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Malah ia mampu meningkatkan nilai pampasan pekerja kepada KDNK. Namun ia akan menjadi masalah jika majikan memindahkan kenaikan kos upah pekerja kepada pengguna. Harga barang dan perkhidmatan sudah pasti akan naik dan sudah pun naik. Semua ini tentunya memberikan kesan pada kuasa pembeli pengguna. Apatah lagi ditambah dengan bebanan kos perbelanjaan yang sedang dirasai rakyat akibat rasionalisasi subsidi, kenaikan tarif elektrik, air, peningkatan SST dan cukai-cukai yang lain. Akhirnya, pekerja yang menerima kenaikan gaji ini pun terpaksa berhabis wang untuk menampung peningkatan perbelanjaan harian. Tuan Yang Ketua. Justru kenaikan gaji minimum mestilah disokong dengan dasar dan tindakan kawalan harga yang jelas. Tindakan penguatkuasaan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 mestilah diperkasakan supaya sebarang kenaikan yang tidak wajar dikenakan tindakan yang tegas. Penguatkuasaan perlu lebih berkesan dan juga meluas. Dan di samping itu, kerajaan juga mestilah lebih berhati-hati dalam melaksanakan apa-apa dasar yang boleh menyebabkan kesan berantai ke atas kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Selain itu, Yang Ketua, kerajaan mestilah melihat secara terperinci masalah yang dihadapi oleh syarikat-syarikat kecil yang tidak mampu menampung kenaikan kos operasi syarikat akibat kenaikan kos upah. Ini kerana kesan berantai kenaikan gaji minimum ini adalah besar. Ia bukan sekadar kenaikan kos upah yang terpaksa ditanggung oleh syarikat, tetapi juga kos operasi logistik, inventory dan lain-lain lagi. Pembekal akan menaikkan harga, syarikat pengangkutan akan menaikkan harga, perkhidmatan-perkhidmatan yang biasa digunakan oleh syarikat juga akan naik harga, dan saya bimbang akhirnya syarikat-syarikat kecil yang tidak mampu menampung kenaikan kos akan membuang pekerja ataupun syarikat gulung tikar. Beberapa hari yang lepas, Tuan Ketua, media telah melaporkan yuran tadika dan taska seluruh negara dijangka naik antara 20 sehingga 25% tahun depan berikutan kenaikan kadar gaji minimum. Ini kesan serta-merta yang mengakibatkan kenaikan kos operasi bukan saja gaji pekerja, malah kenaikan kos bahan mentah, makanan, bahan mengajar, kadar sewa dan utility. Situasi ini yang menggambarkan ramai majikan yang sebenarnya tersepit, namun terpaksa mengambil langkah untuk menaikkan harga barangan dan perkhidmatan demi kelangsungan operasi perniagaan mereka. Ini bermakna wujud risiko pengusaha kecil yang berdepan kemungkinan menutup operasi mereka sekiranya kos operasi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh mereka. Lebih-lebih lagi, ramai dalam kalangan pengusaha PMKS ketika ini yang masih bergantung pada sumber pembiayaan dan dasar subsidi kerajaan yang sedia ada. Antara yang paling terkesan tentunya golongan usahawan Bumiputera, dan saya tidak nampak kesungguhan kerajaan dalam nak memastikan golongan Bumiputera yang terjejas ini dibantu dengan secara yang bersungguh-sungguh. Dan saya khawatir golongan ini akan terus dibelenggu masalah aliran tunai dengan kenakan kos, modal dan buruh.